Hai semua. So hari ni kita nak bincang, nak bercerita lah santai-santai uh, tentang defense ni. Actually daripada pengalaman anda tengok banyak kes-kes dalam Facebook ataupun viral WhatsApp apa semua. Macam mana keadaan ni? Kadang-kadang kita nampakkan benda tempat-tempat yang tak dijangka. Iaitu tempat yang kadang-kadang dekat tengah makan, restoran, kadang-kadang dekat Taska pun ada, dekat kedai, dekat sisi. Macam-macam lah, tak kira tempat lah, dalam lift pun ada. Kita tak jangka tempat-tempat ni semua. Actually, keadaan kadang kita tengok apa yang sebab benda ni berlaku. Boleh dikatakan disebabkan penjenayah itu terdesak. So pilihannya dia terpaksa buat sebenarnya kadang. Sebab nak meneruskan hidup, jadi dia terpaksa. Terkadang bukan pilihan dia sangat untuk menjadi penjenayah. Itu sebab kadang-kadang rompakan tu tak berjaya. Kalau rompakan tu berjaya, mungkin dia dah biasa buat lah. Atau dah ada perancangan yang baik lah. Biasanya yang rompakan yang tak berjaya ni on the spot ataupun dia tak fikir panjang. Okey. Berdasarkan pengalaman saya lah menghadapi perkara yang sebenar, atau situasi yang sebenar dalam situasi rompakan di rumah sendiri. Maksud di dalam rumah pun kita belum tentu selamat zaman sekarang ni. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Berbalik pada persoalan, adakah self defense ini mudah? Sebenarnya ia tak mudah. Tak semudah bagaimana kita tengok YouTube, kita tengok dalam Facebook ataupun sharing-sharing. Itu kita boleh dapat idea untuk defense diri lah. Tapi permasalahannya, bila anda berhadapan dengan situasi sebenar, ia tak semudah yang dijangka lah. Sebab bila anda berlatih ataupun pergi kursus ringkas mana-mana, anda hanya dapat dia punya teknik secara teori ataupun teknik secara skematik lah. Tapi dalam real situation, dia tak jadi macam tu. Kemungkinan orang yang menyerang tu akan jadi lebih agresif lagi. Mirul Nabil, Waalaikumsalam. Okey. Anda boleh kongsi yang pengalaman anda ataupun tanyalah apa-apa atau nak kongsikan idea anda juga pun boleh, tak ada masalah. Kita sembang-sembang je. Self defense ini tak mudah. Kita tengoklah kalau dalam sekarang ni famous TikTok lah. Teknik pistol lah. Kadang-kadang dia orang main buat di teknik pistol sebab apa? Benda tu pistol plastik ataupun pistol yang tak ikut spek yang sebenar. Jadi tak ada rasa gerun kat situ. Berbanding menggunakan pistol betul ataupun pistol yang lebih hampir-hampir mirip lah, 80%, 90%, apa nama dia panggil tu, airgun. So itu lebih tepat lah. Kalau kita tembak pun keluar angin, maksudnya kita punya latihan kita akan train sampai benda tu kita confident. Permasalahan kita kali ini, kita tak confident dengan apa yang kita ada lah. Sebab apa kita tak confident dengan kita ada? Masa kita latihan tu kita tak serius. And then masa kita buat tu kita buat dengan kawan. Jadi macam 50-50 lah, lebih-lebih kurang lah, asalkan jadi je sudah lah. Just tujuan untuk ingatkan buah je, bukan nak latih diri dalam keadaan survival betul. Bukan. Itu permasalahannya. Jadi kalau kita lihatkan dalam kurikulum sekolah-sekolah ataupun sustainability self defense yang sekarang ni pun tak berapa
Jangan kata satu bela diri lah, almost dikatakan semua pun kita tak boleh kata semua perfect. Tak ada yang perfect lah, tak ada yang sempurna. Apa yang terjadi sebab apa? Daripada turun-temurun tu kualiti latihan tu dah diturunkan. Dia ikut zaman. Sebab terlalu nak ikut zaman sampai spek latihan pun diturunkan. Jadi satu perkara yang bukan mudah sebenarnya, orang kata organisasi bela diri ni nak berkembang juga. Dan keadaan pemikiran yang zaman sekarang ni pun sama juga. Okey. Baik. Bila dikatakan adakah self defense ini tidak mudah. The first thing is adalah keyakinan diri kita lah. Biasanya apabila kita berhadapan dengan keadaan sebenar, dia akan jadi blank. Masa tu sehebat mana pun kita, kadang-kadang kita ada apa? Kadang-kadang dia ada pisau, kadang-kadang dia ada parang, kadang-kadang dia seorang, kadang-kadang dia ramai. Tiba-tiba kita kena pula. Barulah nak belajar-belajar bela diri kan, barulah isi borang, barulah nak 2-3 kali latihan dia macam mana pula. Kena pula kawan-kawan pula cakap, wah kau ni belajar macam-macam self defense tapi tak boleh nak defend ke? Ini permasalahan dia. Baik. Bagaimana nak kita atasi benda ni? Perkara yang pertama dalam self defense adalah mengawal diri sendiri. Bukan mengawal lawan, mengawal diri sendiri. Bermaksud kita kawal kita punya kemampuan diri. Contohlah kan saya kata tadi macam 3 minggu kita baru belajar, kita pun tak berapa banyak. Kita tengok 2-3 orang kat situ nak bully kita kan. Kita jangan tunjuk hero, jangan kita tunjuk macam terpengaruh dengan cerita-cerita dalam movie kan. Kalau apa tujuan dia orang kata apa? Ugut kita lah ataupun pau kita lah. Rompak kita. Dia nak duit. So secara bijaknya bagikan saja apa dia nak. Sebab kita tahu duit takkan sama dengan nyawa. Cuba anda fikirkan, kalau anda ada RM50 lah dalam dompet. RM50 pun 100 lah, RM100 lah dalam dompet. Anda kena pau. Bila kena pau, 3 orang dia ambilnya RM100 tu. Daripada anda nak berlawan, berluka-luka bagai apa semua, nak pergi bayar duit klinik apa semua bagai, nak pergi pejabat polis duit minyak semua bagai, lala 100 juga melayang. Jadi nilai nyawa anda tu tak sama dengan 100. Nilai keselamatan lah. Jadi kalau setakat 100 atau berapa ringgit tu pun bagi je lah. Lain lah kalau ada 2-3 juta. Tak adalah saya nak samakan macam nyawa kita sama dengan 2-3 juta. Tapi make sure benda yang kita nak pertahan tu berbaloi lah. Yes, Amirul Nabil dia mengatakan tentang mengawal diri. Ya. Teknik ni yang selalunya ramai yang tak ada. Ramai hafal buah, hafal teknik, dia menghafal tau, bukan benda tu terjadi dengan kefahaman. Dia menghafal. Apabila dia terjadi dengan menghafal, when the times come, habislah. Dia tak ingat semua benda. Sama lah kalau kita kadang-kadang kita masuk katalah masa sekolah-sekolah dulu masuk pertandingan bercerita lah. Oh, bila kita berlatih rumah-rumah kat rumah sendiri ke, dekat sekolah sendiri ke, oh boleh buat. Tiba naik atas pentas, berbuih mulut. Ini masalah. The real situation tak sama dengan waktu latihan. That's why waktu latihan yang ada sekarang ni, biar kita sesuaikan dengan keadaan semasa. Jadi, saya nasihatkan biarlah ada sedikit selingan dalam latihan martial art dekat
gelanggang ataupun kelas masing-masing, selitkan dalam situasi yang sebenar. Bukan kita nak cedera, bagi dia orang berfikir kalau keadaan macam ni macam mana dia nak buat. Jangan kita terlalu silibus sangat. Dia orang kadang silibus sebab apa? Curriculum, sebab nak ujian, itu je. Tapi tak boleh nak gunakan dalam keadaan semasa. Ni persoalan dia. Satu, apabila kita kena ukur, tu sebab kita kena ukur diri kita dulu sebelum kita nak ukur lawan. Kalau kita rasa, katalah one by one pun kita masa tu tak ada keyakinan diri. Bila tak ada keyakinan diri, cukup serah diri je. Sebab kadang-kadang dia nak harta, nak duit kita yang berapa sen tu je. Tak berapa sangat lah. Jangan melawan lah. Melainkan kita dah, bila kita mampu kontrol dia, maksudnya kita tengok dia ni nampak pegang pisau pun tak betul, pegang pistol pun tak betul, mata pun macam takut-takut, body language pun macam tak ready, tapak dia pun tak ready. Jadi macam tu kalau kita confident untuk fight, bukanlah fight sampai nak membunuh dia, menggertak sajalah. Barulah kita boleh. Tapi sebaiknya tak perlulah. Tak perlu, kalau bagi yang baru tak perlulah. Jadikan itu sebagai satu pengalaman. Bila anda ada pengalaman, anda tahu apa yang anda nak dalam self defense. Dalam martial art punya bidang lah. Okey, bila anda dah mengawal diri, anda dah kenal confident tak confident, ilmu tak cukup, strategi dah ada ke apa semua, anda kena kenal pasti lawan. Kenal pasti lawan. Satu, ini main peranan. Contoh macam katalah dia pakai satu baju yang tebal-tebal lah, baju jin apa semua. Jadi efisiensi serangan tu mungkin akan terbatas. Itu semua nak diambil kira dalam teknik mempertahankan diri. Kita nak tengok dalam berapa ramai orang yang dalam Azhar Keropi, ketenangan, kesabaran dan disiplin. Ya, betul. Dalam kita hadapi itu, kita nak kenal pasti siapa yang lemah, siapa ketua dia, siapa kita nak serang dulu, apa formasi yang dia sedang buat, itu yang kita kena perhatikan lah. Banyak benda kita nak perhatikan. Dan kebanyakan benda ni tak diajar dalam gelanggang ataupun kelas. Itu permasalahannya. Kadang-kadang kita boleh tumbuk punching bag sekuat hati, tapi dalam real situation kita mungkin tak sempat nak tarik tenaga yang sekuat itu. Baik, kena pasti lawan ni banyak tengok. Nak tengok lawan tu dari segi mata dia, tengok dia ni stamina okey ke tak okey. Kita punya stamina macam mana pula. Dan keadaan ketiga, kita kena tengok persekitaran. Kita lawan kat mana? Dekat dengan bukit ke? Tanah tinggi, tanah rendah ke? Tanah tak rata, berumput, tanah tak, jalan raya, berpasir, ada banyak halangan, palang-palang apa semua. So kita make sure kita kena susun strategi sambil mengelirukan pihak lawan. Sama ada kita nak lari atau nak berdepan. The best way kalau kita 1-2 minggu baru belajar, atau jangan kata 1-2 minggu lah, 1-2 tahun lah, tak ada self confident lagi, the best way is lari. Lari je lah. Jangan kata kau ni belajar silat tapi lari daripada orang. Kita bukan nak tunjuk hero, kita nak selamatkan diri. Lari juga adalah salah satu daripada selamatkan diri, mempertahankan diri. Askar pun dalam berperang ada masa je back off untuk susun strategi balik. Bukannya terus serang. Dah orang tak ada pun dia serang juga 2-3 orang lah. Tak betul lah macam tu. Kena ada strategi, kena bijak. Kalau pendekar tu kalau dimaksudkan dengan pandai akal, kenalah bijak merancang strategi. Menyerah bukan bererti kalah. Kenal pasti lawan.
Yang ketiga adalah kenal pasti keadaan sekeliling. Ini memainkan peranan. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? PM baju boleh PM ni lah, Mustar. Sponsored by. Okey. Dalam kelas simple self defense, apa yang kita ajar adalah ini. Bagaimana nak mengenal lawan, bagaimana nak mengenal kita punya prestasi diri, adakah kita kemampuan kita boleh nak menentang ataupun tidak, dan menggunakan keadaan sekeliling, adakah dia menjadi kawan kita atau menjadi lawan kita. Macam mana nak Arsyad TMZ, macam mana nak tentukan kriteria self defense yang sesuai? Okay, good question lah. Kriteria self defense yang sesuai. Contohnya macam saya bagi contoh aikido ke, karate ke, silat ke. Actually semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting macam mana dia memahami apa yang dia belajar dan memahami macam mana mereka nak aplikasikan apa yang dia belajar. Macam saya cakap awal tadi, kebanyakan bela diri ataupun self defense ni, dia lebih utamakan silibus lah. Bermaksud silibus yang secara teori ke arah ujian, bukan ke arah praktikal atau kemahiran yang boleh diguna pakai dalam keadaan semasa. Tapi dia lebih kepada itulah ujian. Sebab dalam keadaan real situation, dia kena jaga emosi. Mengawal diri tu. Itu waktu bila kita nak belajar. Bila kita belajar masa tengah gelanggang. Most of latihan kita tak diajar pun benda tu. Walaupun kita ada tendangan kuat, kita ada pukulan kuat, kita ada tumbukan kuat, tapi seberapa yakin kita dengan apa yang kita ada tu. Seberapa yakin kita boleh gunakan benda tu. Macam mana nak tentukan sesuai tak sesuai, itu adalah bergantung pada kita kenal diri kita macam mana. Contoh saya cakap katalah kita ni power tangan. Contoh power tangan lah. Kaki kita kurang sikit. Kita kena gunakan advantage tangan kita lah berbanding kaki. Jangan kita dah tahu kaki aku ni lemah, nak menendang juga. Dia terpengaruh macam cerita-cerita dalam movie, dia terbayang cerita dalam movie, pukul seorang 10 tombang. Ini masalah jugalah. Pemikiran yang dia rasa macam dia buat confirm jadi macam dalam movie. Ini permasalahan pengaruh TV lah. Baik, kita punya sharing rasa tak lama lah. Sikit-sikit je, nanti cerita. Sharing banyak-banyak nanti dah tak ada benda nak cerita. Okey, siapa yang nak berminat untuk self defense ni, benda ni adalah sebenarnya untuk pengenalan. Merasai apa itu self defense sebelum anda memberi komitmen yang lebih dan atau memilih self defense yang sesuai dengan diri anda atau yang anda minat ke persatuan-persatuan yang lebih serius lah. Contoh kalau macam kata anda nak cuba dulu betul ke self defense ni efisien atau tidak efisien kan. Then anda nak mendalami, anda boleh pergi ke silat ke taekwondo ke whatever lah yang anda nak sesuai. Benda ni saya buat untuk kadang-kadang ialah inisiatif saya untuk rakyat Malaysia lah. Di mana mereka kadang-kadang tak ada masa untuk join atau nak bagi komitmen. Setidak-tidaknya kalau ada sedikit ilmu pun, kalau dia boleh buat latihan sendiri kat rumah, InsyaAllah dengan sedikit ilmu mungkin boleh menyelamatkan dia. Okey, baik, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi masa akan datang dengan tajuk yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.